Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis darjah 5. Jadi hari ini kita akan bincangkan pelajaran yang kelima, iaitu bahagian tafsir, iaitu tajuknya taat kepada ibu bapa. Sebagaimana biasa, anak-anak boleh buka kitab muka surat 23 dan salin nota mana-mana yang ustaz gariskan itu sebagai notanya, ya. Okey. Tajuknya taat kepada ibu bapa. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kita tengok apakah pengertian ayat. Artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Jadi dalam surah ini, dalam ayat 8 surah Al-Ankabut ini, Allah mewajibkan, kami itu ialah Allah. Wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dan jika mereka mendesakmu supaya mempersekutukan Allah, maka kamu tidak perlu taat. Okey, itu sedikit intisari daripada ayat 8 surah Al-Ankabut. Okey, seterusnya muka surat 24. Kita tengok pada makna perkataan. Potongan-potongan kalimah-kalimah ini daripada ayat ke-8 surah Al-Ankabut. Okey. Wa wassayna artinya dan kami wajibkan al-insana manusia biwalidayhi kepada kedua ibu bapanya husna berbuat baik. Wa in jahadaka dan jika mereka berdua mendesakmu litusyrika bi supaya engkau mempersekutukan daku dalam ibadatmu. Okey, seterusnya. Ma laisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Ilayya marji'ukum, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Fa'unabbi'ukum, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu telah kerjakan. Okay. Ini kamu kena hafal perkataan dan artinya, jadi supaya kamu mudah menjawab kalau keluar dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya muka surat 25. Sebab diturunkan ayat. Okey.
Ayat ini diturunkan berkaitan dengan diri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sebanyak 4 ayat telah diturunkan berkaitan dengan diriku. Lalu Sa'ad pun menceritakan kisahnya, iaitu ibunya telah berkata kepadanya, tidakkah Allah Ta'ala memerintahkan engkau supaya berbuat baik kepada ibu bapa? Demi Allah, aku tidak akan makan sedikit makanan pun dan tidak akan minum sedikit air pun hingga aku mati atau engkau kufur, keluar daripada agama Islam. Maka apabila orang ramai ingin memberi makan kepada ibunya, mereka yang akan membukakan mulutnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Riwayat At-Tirmizi. Jadi ayat ke-8 ini, surah Al-Ankabut ini diturunkan khusus berkaitan tentang kisah ataupun berkaitan tentang diri Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana ibunya telah memaksanya untuk kufur, keluar daripada Islam. Maksudnya ibunya telah mendesak dia untuk keluar daripada Islam. Kalau kamu tak keluar daripada Islam, dia mogok. Dia tidak akan makan dan minum sedikit pun hinggalah dia mati. Itu. Ini pada permulaan dia lah. Permulaan Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Dia dapat tentangan ataupun ujian daripada Allah Ta'ala, mendapat daripada ibunya yang suruh dia, memaksa dia untuk kufur, keluar daripada Islam. Jadi turunlah ayat ini, ayat yang kita bincangkan tadi. Okey. Seterusnya, tafsir ayat. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada setiap insan supaya sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan tidak menderhakai atau melukakan hati mereka. Itu nombor 1. Jadi daripada ayat ini, sebagaimana kita tahu, Allah memang perintahkan kita supaya sentiasa buat baik kepada ibu bapa dan tidak menderhaka kepada mereka. Jadi bentuk penderhakaan itu melalui perbuatan, tindakan, tutur kata dan sebagainya. Apa saja perbuatan kita yang boleh melukakan hati ibu bapa kita, kita akan dianggap sebagai anak derhaka. Okey. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga memerintahkan perkara yang sama, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa, seperti firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra ayat 23. Okey, itu nombor 2. Jadi banyak dalam Al-Quran Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Selain daripada ayat 8 surah Al-Ankabut ini, Allah juga telah berfirman dalam suratul Isra ayat yang ke-23. Okey, kita tengok apa ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Surah Al-Isra ini juga menegaskan supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi Allah Ta'ala dampingkan perintah berbuat baik kepada ibu bapa itu dengan arahan supaya tidak menyembah selain daripadanya. Jadi betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu bapa, mentaati ibu bapa. Okey. Ayat ini dan artinya tidak perlu salin. Okey, Nana. Okey, seterusnya kita sambung tafsir ayatnya. Dua ayat ini antara dalil kewajipan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana mereka lah yang menjadi sebab wujudnya setiap insan
di dunia ini hingga dapat mengenal Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya serta mengecapi segala nikmat kurniaannya yang tidak terhingga. Usul kita ataupun asal kita daripada ibu dan bapa. Daripada ibu bapa lah kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadi insan di dunia ini hingga dapat mengenal Allah. Jadi kita tidak boleh lupa jasa ibu bapa, terutama jasa ibu yang mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari. Dan beribadat kepadanya serta mengecapi segala nikmat kurniaannya. Itu tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk beribadah kepadanya. Okey. Jika mereka berdua menyuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, maka ketika itu tidak boleh sekali-kali bagi seseorang anak mematuhinya. Itu nota nombor 3. Sambung daripada muka surat 25 tadi. Okey. Selagi ibu bapa tidak menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang boleh syirik kepada Allah. Syirik ini adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Selagi arahannya itu tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak suruh mensyirikkan Allah, kita kena taat. Tetapi jika suruhannya itu sehingga membuatkan kita syirik kepada Allah, pada masa itu sahaja kita tidak perlu patuhinya. Ingat itu anak-anak. Tapi Ustaz rasa ibu bapa kamu taklah sampai begitu. Taklah sampai suruh syirikkan Allah. Taklah sampai suruh tak bagi kamu solat. Malahan Ustaz percaya ibu bapa kamu adalah seorang muslim yang sejati, suruh kamu solat, suruh kamu mengaji, buat baik. Tak ada seorang pun ibu bapa yang suruh kita melakukan maksiat. Jadi, tapi jika ini berlaku pada kamu, ingat, selagi ibu bapa kamu itu tidak menyuruh kamu mensyirikkan Allah, maka wajib kamu taat. Okey, kita sambung sedikit lagi untuk tafsir ayat. Okey, para ulama berpendapat termasuk di dalam larangan mematuhi perintah ibu bapa ialah dalam perkara-perkara maksiat yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'ata fil ma'ruf. Riwayat Al-Bukhari. Artinya tidak ada ketaatan pada maksiat, akan tetapi ketaatan pada hal kebaikan. Setengah ulama, pada pendapat ulama, bukan sahaja larangan mematuhi perintah ibu bapa itu perkara-perkara yang mensyirikkan Allah, begitu juga kepada perkara-perkara yang maksiat. Kalau ibu bapa suruh melakukan maksiat, suruh curi, suruh merompak, suruh bunuh orang, suruh kamu beli racun untuk bunuh orang, contohnya lah. Jadi selagi benda itu nama maksiat, kamu tak perlu patuhi. Itu pendapat ulama. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini. Okey. Okey, yang itu tadi tak payah salin. Okey, seterusnya Allah mengingatkan bahawa setiap insan akan kembali menemuinya pada hari kiamat kelak. Pada ayat 8 tadi, akhirnya tadi, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Jadi Allah mengingatkan bahawa setiap insan akan kembali menemuinya pada hari kiamat kelak. Itu dalam pada akhir ayat ni, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Pada ketika itu Allah Ta'ala akan menunjukkan setiap amalan yang dilakukan oleh setiap insan. Okay, itu tadi nombor 4.
seterusnya Allah mengingatkan bahawa setiap insan akan kembali menemuinya pada hari kiamat kelak. Itu nombor 4. Okey, setiap amalan yang dilakukan oleh setiap insan akan dihitung setiap amalan itu untuk dibalas berdasarkan apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi setiap amalan kita yang dilakukan oleh kita di dunia ini, sama ada yang baik ataupun yang buruk, akan dihitung setiap amalan itu untuk diberi balasan berdasarkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ini ada Allah Ta'ala terangkan pada di hujung ayat. Kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Menerangkan ini maksudnya memberitahu kamu, menunjukkan, suruh kamu saksikan sendiri apa yang kamu lakukan di dunia ini, pada masa hari kiamat nanti, pada padang mahsyar. Jadi ingat, apa yang kita lakukan di dunia ini semua sekali akan ditunjukkan, akan dipamerkan di padang mahsyar kepada kita supaya kita tengok sendiri. Okey, itu nota nombor 5. Okey, jadi habis untuk tafsir ayat. Jadi kita terus kepada tajuk yang terakhir, iaitu pengajaran ayat. Okey, yang pertama, wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan haram menderhakai mereka. Wajib mentaati dan haram menderhakai. Yang kedua, taat kepada perintah Allah Ta'ala mengatasi ketaatan kepada perintah makhluk termasuk suruhan ibu bapa. Maksudnya, segala perintah Allah itu kita kena laksanakan dahulu. Walaupun ibu bapa kamu melarang kamu melakukannya. Jadi kita kena dahulukan perintah Allah. Okey. Yang ketiga, syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh memaafkan orang yang melakukan dosa syirik ini. Jadi berhati-hati. Yang keempat, segala perbuatan manusia di dunia ini akan dicatat dan akan diperlihatkan semula pada hari perhitungan kelak. Yang mencatat malaikat Raqib dan Atid, dan segala yang kita lakukan itu akan dipamerkan, akan diperlihatkan nanti pada mahsyar supaya kita lihat sendiri apa yang kita lakukan. Dan yang kelima, wajib meyakini adanya hari pembalasan dan setiap insan akan menerima pembalasan yang adil daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ini maha adil. Jadi kita tidak boleh pertikaikan hukumannya, sebab sebelum dia melakukan hukuman, dia telah memberi amaran. Jangan buat ini. Kalau kamu buat ini hukumannya. Jadi kalau kita lakukan juga, jadi jangan salahkan orang yang membuat peraturan itu. Jadi sebagaimana yang berlaku sekarang ni, kerajaan telah memperketatkan SOP. Contohnya, yang belum vaksin lengkap boleh pergi berkelah di pantai. Kerajaan dah warning, kalau pergi kena denda. Jadi siapa yang degil pergi. Jadi kalau kerajaan denda, jangan salahkan kerajaan. Begitulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada kita supaya kita jauh daripada melakukan maksiat. Dan Allah Ta'ala dah beritahu kalau buat maksiat, ini punya hukumannya. Tapi kalau kita lakukan juga, jadi itu salah kita sendiri. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu dalam mata pelajaran yang lain dan pertemuan yang lain. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.